bangkai yang tidak najis. Bangkai yang tidak najis dan juga bangkai yang najis lah. Dikira sekali bangkai yang najis. Ada bangkai yang tak najis, ada bangkai yang maknanya selain pada itu najis lah. Kita sambung yang tu kan, bukan surat 52 apa, kita sampai nombor 6 kalau tak saya lah. Yang keenam yang najis ni, yang najis pula, bangkai yang najis ataupun perkara-perkara yang dianggap bangkai dan benda yang najis. Setiap bahagian yang tercerai daripada binatang semasa hidup adalah najis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min bahimah fahuwa maitah. Apa yang dipotong daripada binatang ketika ia masih hidup adalah bangkai. Misalnya kita nak pergi ambil ekor lembu ke, nak buat sup ekor, waktu dia hidup, kita bukan nak makan daging, nak sup ekor je, kita potong kerat ekor dia tak mati lagi, tapi dia anggap bangkai. Bangkai kerana dia masih hidup, kecuali kalau dia sembelih. Dia sembelih, potong yang mana yang boleh makan, makanlah ya. Ataupun kalau dia mati tak disembelih, memang bangkai semua je lah. Rambut dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Ia adalah suci. Firman Allah yang bermaksud daripada surah An-Nahl ayat 80. Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ila hin. Dan dari bulu domba, mana bulu kambing, bulu unta dan bulu kambing. Domba ni dia macam biri-biri lah. Dia macam bulu biri-biri. Alat-alat rumah tangga dan perhiasan mata benda yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Maknanya boleh digunakan benda-benda ini daripada haiwan yang boleh kita makan dagingnya. Kalau kita ambil bulu dia, mana tidak ada masalah. Susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti keldai dan seumpamanya, ini termasuk juga najis. Ini kerana hukum susu adalah sama dengan hukum dagingnya, dan dagingnya adalah najis. Benda tu tak dimakan. Haiwan yang haram dimakan, mana apa yang keluar daripada contohnya susunya juga haram dimakan. Keledai ke? Keledai haram dimakan. Maka kalau kita nak minum susu keledai, haram. Kalau kuda boleh, pasal kuda boleh makan. Kuda, susu kuda, macam unta, kambing tu biasa dah ya. Ada. Jadi ni tuan-tuan, di antara yang disebut sebagai bangkai yang maknanya yang bernajis. Binatang-binatang yang tak disembelih, kita dah sebut hari itu. Darah, air kencing, dan beberapa perkara yang kita dah sebut berkenaan dengan benda ni dianggap najis. Bila disebut najis, haram dimakan. Kalau disentuh, hendaklah dibasuh lah ya. Ni. Tapi yang pentingnya haram dimakan. Najis aini dan najis hukmi. Najis aini ialah semua najis yang mempunyai jirim, bentuk, yang dapat dilihat atau yang mempunyai sifat yang zahir, seperti warna atau bau, seperti tahi, air kencing atau darah. Ini dia panggil aini. Aini mana yang zahir. Asal ain ni mata, yang boleh ditengok, benda yang berjirim, berbentuk, dan juga termasuk yang berbau, kan? Dan yang berwarna. Najis hukumi ialah semua najis yang telah kering dan kesannya telah hilang. Kering kan, macam kencing, air kencing lah. Kalau dia biar lama, dia kering, dia meresap, tak ada bau dah, tapi kita tahu tempat tu ada air kencing. Dengan kata lain, kesan warna atau bau najis tersebut tidak ada lagi. Contohnya baju yang terkena air kencing kemudian dia kering dan tidak zahir lagi kesannya, tapi kita tahu
bahawa di baju tu ada terkena air kencing kucing, pancut misalnya. Tapi kita dah biar lama hilang bau tu. Contohlah kan gitu. Jadi tetap dianggap ada najis. Dia panggil najis hukmi. Najis dari segi hukumnya, bau pada hukumnya sebelum itu memang ada bau, ada warna, bahkan kadang-kadang ada rupa. Ada zat dia. Ingat air kan. Tu. Ni lambat najis lah, najis hukmi dan najis aini. Cuma tuan-tuan, dalam bab najis ni, apabila benda tu terlarut, ya, contohnya dalam tanah dan sebagainya, maka itu sudah hilang dia punya keadaan najis tersebut. Maka dia dianggap benda tu bersih lah kemudiannya kan, sebab dia dah berubah bentuk dia, dah tak ada, dah terlarut. Ya, dia dah jadi tanah. Dia dah jadi macam kata sekarang macam jadi minyak, tanah kan, tak ada berupa apa dah. Dia bezanya ya. Kalau tidak, ya, kemudian Allah Ta'ala beri ni, kita berjalan ni, memang dia jalan ada ya, tapi dia dah terlarut, dia dah meresap, dia dah berubah jadi tanah dan sebagainya. Maka dia beri kemudahan kepada kita sebagai umat Islam. Najis mughalazah, najis mutawassitah dan najis mukhaffafah. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i, najis dibahagikan kepada 3 jenis. Tak kira lah aini ke hukmi ke. Ya, bila benda tu bernajis, benda tu dianggap najis, maka dia dibahagikan kepada 3 jenis. Ini ulang kaji lah tuan-tuan ya. Ulang kaji. Yang pertama najis mughalazah, najis berat. Tu dia mughalazah, berat. Ialah najis anjing dan babi. Dan yang keluar daripada salah satu daripadanya. Ya. Dia kalau kita fiqh lama dia sebut, ya, najis anjing dan babi, dan yang keluar yang dia daripada salah satu daripada keduanya. Mungkin kita tengok contohnya kalau anjing ni, dia maknanya kalau kita tak lama, anjing ni dia maknanya dia pergi bersama dengan kambing betina. Ya. Kemudian kambing betina tu beranak, maka dianggap najis mughalazah. Kerana anak tu berasal usul daripada anjing jantan yang ya, maknanya mempersenyawakan kambing betina tersebut. Mana walaupun beranak kambing, kita tahu kambing tu bapak dia anjing. Ya. Maka dianggap najis mughalazah. Tapi tamsilan tu jarang-jarang berlaku, tapi boleh berlaku kalau ada berlaku lah. Dia sebenarnya kita tak lama, ulama-ulama tu dia bahas. Sebab kenapa dia bahas gitu? Budaya orang Arab, anjing dengan kambing ni dia sekali. Sebab anjing ni dia jaga kambing. Anjing dia keluar jaga kambing kan. Kok mana tahu silap bulan ke? Ya. Berlaku anjing ni dengan kambing betina. Tu kan. Tapi Allah Alam, saya pun tak pastilah. Ada ke berlaku. Tapi kalau binatang-binatang yang lain, dia ada persenyawaan. Contohnya kuda dengan keldai, dia ada. Tu lahirnya kuda dengan keldai, lahirnya apa? Baral. Baral tu baral ni kan. Kita tengok baral. Lepas baral ni, kalau orang sebut baral ni nampak ni sangat ya. Dia baral ni kuat kerja sebab dia body dia body kuda. Badan dia kuda, kepala je nampak muka keldai. Ni dia kerja kuat. Mungkin belajar tak apa rajin. Sebab baral ni kata orang baral kamu ya. Itu nampak sangat ya. Tak reti apa. Tapi tuan-tuan kita kena ingat, binatang tu kerja kuat. Ya. Sebab body dia body kuda. Kan kuda kahwin dengan keldai, beranaknya baral. Baral. Di Malaysia ni di zoo tak ada rasanya. Di zoo Taiping tak ada. Baral ni kalau dengan Arab tu adalah. Baik tuan-tuan ya. Dia najis mughalazah, berat dan najis anjing dan babi. Walaupun kenapa babi masuk sekali? Babi ni dianggap yang paling khodoh, paling keji, paling jijik.
Kalau anjing pun termasuk, apatah lagi babi. Itulah ulama mazhab Syafi'i masukkan. Ya. Walaupun hadis tu dia lebih fokus kepada anjing. Ya. Hadis tu fokus pada anjing, tapi babi dikategori dimasukkan kerana memang haram makan babi. Kemudian keadaan bentuk babi ni lebih jijik, lebih keji daripada anjing lagi. Anjing dia ada juga beberapa orang kata pelepasan dia. Contohnya untuk berburu, boleh bela, boleh guna, kan? Yang tak boleh untuk jadi apa macam jinak mana dalam rumah, main-main jadi permainan. Dalil menunjukkan bahawa najis anjing dan babi adalah najis berat ialah kerana tidak memadai membasuhnya sebanyak 1 kali air seperti mana najis-najis yang lain. Bahkan misal dibasuh dengan 7 kali. Salah satu basuhannya ialah dengan air tanah, sebagaimanalah hadis yang lalu, iaitu hadis berkenaan dengan anjing menjilat bekas air. Kenapa dipanggil berat? Kerana kaedah cuci dia 7 kali. 1 kali daripadanya air bercampur tanah. Air tanah, yang lain air mutlak. Dia bila kata basuh tu, cara tu dia berat sikit lah. Ya, berat sikit, maka dipanggil najis mughallazah. Babi dikiaskan kepada anjing dari segi najisnya kerana babi lebih buruk keadaannya daripada anjing. Lebih kotor, lebih jijik daripada anjing. Ya. Walaupun ada juga ya, orang berkawan dengan babi, ada kan yang dekat mana Selangor tu. Dia jadi babi dibela. Jadi babi belaan. Babi main dalam rumah. Kan ada seorang tu kan. Ada orang mana tu, dia pindah, dia tinggal babinya di rumah sewa. Kurang melampau betul, kurang asam dia. Bela babi. Anjing pun orang ni geram, ni bela babi pula. Ada babi ni petingnya. Binatang jinak, binatang haiwan ni lah, peliharaan dalam rumah. Adakah di mana ke? Di Selangor ya? KL ke Selangor tu ada cerita seorang abah tu. Tinggal kan babi, tinggal kan, bukan anjing, babi. Babi memang ada lah. Macam-macam ya. Orang tu selalunya tak ada lah kan. Tapi tu budaya orang yang dah dia rasa seronok pula dengan babi. Mungkin dia rasa dengan babi lagi elok kot. tak tahu apa dia ya. Apa kerja dia. Yang kedua, najis mukhaffafah, ringan. Ialah air kencing kerana laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali susu manusia sahaja. Ya. Dalil menunjukkan bahawa air kencing tersebut adalah najis ringan ialah ia memadai untuk membersihkannya dengan hanya merenjiskan air ke atasnya. Renjisan air tersebut hendaklah meratai semua tempat najis walaupun tanpa mengalirkannya. Renjis je. Itu kata ringan, mudah cara basuh. Ada air kencing kanak lelaki tu, renjis je. Dia kata air kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun, 2 tahun ke bawah dan tidak makan, mana dia menyusu saja. Ni syarat dia. Kenapa ya air kencing kanak-kanak lelaki sahaja? Perempuan tak masuk. Kalau ikut ada dalam kitab ada. Satu kitab, kemudian ada satu maknanya kajian. Saya dapat sendirilah kan kajian tu. Kan? Dia kata kenapa air kencing kanak lelaki kanak perempuan ni tak sama hukum dari segi mukhaffafah ni. Mungkin saya pun tak pernah. Tapi sahabat yang ceritakan kan, bila kami bersembang ni, sembang kenapa ustaz ada. Ini ceritanya. Dan dia pernah try kata. Anak-anak dia bila kencing kan, dia ambil kencing kanak lelaki-lelaki tu dicium. Berbeza dia kata dengan kanak-kanak perempuan. Bau dia. Kencing kanak-kanak perempuan tu lebih berbau. Ya. Tuan-tuan tak adalah anak dah besar dia. Anak besar memang bau lah. Ni anak kecil. Ni kalau siapa ada buah anak kecil, macam begat boleh lah. Ya, yalah betul. Dan ini orang kata testing kan. Kenapa? Kadang kita terfikir juga. Saya pun pernah tanya dulu. Pasal apa kena lelaki je, perempuan tak masuk? Yang kedua, ada disebut dalam kitab bahawa dia kandungan air kencing tu, air kencing kena perempuan ni dikatakan ada darah. Wallahualam, itu sebutan kan, itu dia bezakan hukum.
Tak, dibezakan hukum. Mana yang keluar daripada air kencing kanak-kanak ni, dia sampai air kencing dia ada darah, maka dia tak masuk najis mukhaffafah. Tapi dia ada kaedah tadi nak tahu beza dari segi memang bau dia. Dia ada beza bau. Ya, dari segi bau. Tuan-tuan kalau ada anak kecil yang baru beranak, laki perempuan, cuba kan dia kencing dia, cium air kencing. Air kencing lah. Kita boleh beza di antara air kencing kanak lelaki dan kanak perempuan. Walaupun saya pun tak nak buat kan, tapi saya dapat ilmu ni daripada orang yang dia pun mengkaji, dia pun bertanya dan dia kaji sampai tahap tu. Dia kata tapi dalam kitab dia sebut tentang ada perbezaan. Kenapa tu? Sebab dalam kaedah ni air kencing kanak lelaki yang tadi ni dia mukhaffafah. Ada apa kanak perempuan dia masuk dalam najis mutawassithah. Kanak lelaki sahaja. Kanak lelaki sahaja. Ada hadis Nabi sebut begini, annaha atas bi ibnillaha saghiran lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbi fada'a bima fanadhahu wa lam yaghsilhu. Beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak lelaki kecil yang tidak makan apa-apa makanan. Lalu anak tersebut kencing di atas baju baginda. Baginda menyuruh supaya didatangkan air, lalu merenjihkannya tanpa membasuhnya, mengalirkan air. Dah basuh dia ngalir, renjih ni dia basah, dia lembab situ lah kan, kawasan kencing tu lah, kawasan tempat najis tu lah. Itu dipanggil mukhaffafah, ringan. Kaedah menyucikannya ringan. Najis mutawassithah, pertengahan, iaitu najis selain anjing dan babi, serta air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan kecuali susu manusia. Kalau dia minum susu apa dash lady ke, tak masuk dah. Itu bukan susu manusia, susu haiwan ya. Jenama tu jenama lah, dash lady ke, lactogen ke, everyday ke apa ke, walaupun dia kecil lagi, maka dia dikira najis, dia dah termasuk dalam mutawassithah. Contohnya air kencing manusia, tahi haiwan dan darah dinamakan najis pertengahan kerana ia tidak suci dengan hanya direnjihkan air ke atasnya dan tidak wajib dibasuh berulang-ulang kali. Sekiranya najis tersebut boleh dihilangkan hanya dengan sekali basuhan saja. Disimbuh sekali basuhan cukuplah. Buang, kalau ada air najis buangkan dia, curah dia cukuplah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, katanya, "Idza tabarraza li hajati ataituhu bima fayaghsilu bi." Bila Nabi SAW keluar ke kawasan lapang untuk menunaikan hajatnya, buang air, aku datangkan kepadanya air lalu baginda membasuh dengannya. Ini di antara maknanya tiga jenis apa? Najis. Ada lagi sebut tentang najis apa mutawassithah ni, apa dia? Al-Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali, dia kata, aku ada seorang yang selalu keluar air mazi, dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Sayyidina Ali, dia selalu keluar air mazi. Air mazi dalam kita kena belajar, anak-anak kita kena tahu, kena ajar anak-anak kita ni air dan darah yang keluar daripada kemaluan mereka khususnya. Air liur tak apalah kan. Ini cerita air dan darah yang keluar dari kemaluan. Orang perempuan biasanya banyakkan darah dan juga air pun ada. Orang perempuan jadi daripada kanak-kanak lah diajar, dia beritahu apa hukum darah ni, apa hukum air ni. Air ada banyak, air mani, air mazi, air wadi, air kencing, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Semua tu perlu diberi perhatian oleh oleh budak-budak lah kan, terutama budak-budak lah. Tapi kalau orang dewasa tak tahu pun kena belajar. Tapi nak ceritanya daripada kanak-kanak tu, mereka pun tak segan lagi masa tu. Dan masa tu mereka baru nak mengetahui alam tu, alam mereka, alam remaja. Mereka akan jumpa darah haid tu apa, mereka akan jumpa darah istihadah tu apa. Bila meningkat remaja, benda-benda tu akan ada. Air mani tu apa, air mazi tu apa.
Ya. Kalau mereka segan, Sayyidina Ali ni dia pun penyegan. Dia ni seorang lelaki yang selalu mana keluar air mazi, tapi dia segan nak bertanya direct kepada Rasulullah. Dia malu pasal dia menantu Nabi, dia kahwin dengan anak Nabi Fatimah. Nanti Nabi kata apa? Dia selalu pasal apa ni? Ya. Jadi dia suruhlah sahabat dia yang bernama Miqdad bin Al-Aswad menanyakannya. Ya. Lalu ia bertanya, Miqdad ni pun pergi tanyalah bagi pihak Sayyidina Ali sebenarnya. Hukum ni untuk semua orang jugalah kan. Cuma Sayyidina Ali, isunya Sayyidina Ali selalu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, padanya dikenakan wuduk. Maknanya pertama disebut sini batal wuduk. Menurut riwayat Imam Muslim, dia hendaklah membasuh kemaluannya dan berwuduk. Maknanya basuh kerana dia najis. Maknanya hukum pertama najis, air mazi, dan yang kedua membatalkan wuduk kalau dia keluar. Ya, air mazi kalau keluar batal wuduk. Ya. Dan juga najis. Bila najis kena basuh. Dan dia apa najis apa? Mutawassithah. Berbeza dengan air mani. Mazhab Syafi'i menganggap air mani ni tak najis, suci. Bila suci tak wajib basuh. Kan suci tak wajib basuh dan dia tak batal wuduk. Kan? Kira aja. Tetapi dia wajib mandi ya. Dia wajib mandilah. Dia wajib mandi. Dia wajib mandi padanya. Dia batalkan wuduk dan wajib mandi. Wajib dia mandi. Tetapi dia tak wajib basuh kemaluan ataupun tak wajib basuh air mani tersebut. Terbeza dia. Air mazi ialah cecair berwarna kuning kejernihan. Biasanya ia keluar ketika syahwah sudah memuncak. Jadi benda ni pun dalam Islam dia ada ya, pendidikannya. Pendidikan yang hari ni kalau kecoh-kecoh, pendidikan seksual dalam Islam dah ada, cukup baik dah, cukup elok, cukup teratur. Tak payahlah nak tambah-tambah yang berlebihan daripada yang diperlukan. Kadang-kadang keperluan tu untuk orang lain, tapi orang Islam pun belajar, terpaksa belajar juga dah. Orang Islam pun dah ada dah belajar dah tentang bab-bab ayah, bab-bab kemaluan, bab-bab keluar daripada ni, dah ada dah pembelajaran. Dan benda ni orang kata tak perlu lagi ditambah-tambah, kerana dalam Islam dia ada adab dia. Ada keperluan yang macam ni lah, yang dia pelajari ni. Tu jadi kalau dia jadi isu macam-macam tu. Jadi isu, kemudian dia ambil kesempatan, ambil kesempatan oleh media ke apa ke, dia memang benda-benda macam tu kadang-kadang perlu diadun dengan baik. Dalam Islam dah ada, cukup dah, okey dah. Nak kena air, nak kena darah, kenapa, kena apa itu, kena apa ini. Sebenarnya Islam ni tak apa lagi dah pendidikan seksual tu. Kononnya nak menghalang daripada berlaku macam-macam zina lah, apalah, pergaulan bebas lah. Kalau orang Islam ni dididik dengan betul, pergaulan dia insya-Allah tak berlaku apa masalah. Dia kenal dia lelaki, dia kenal dia perempuan, apa patut dia buat kalau dia perempuan. Dia jagalah aurat, jagalah pergaulan. Itu sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan sangat pemalu, lebih pemalu daripada gadis sunti lagi. Bayangkan tuan-tuan, pemalunya Nabi ni lebih pemalu daripada anak dara, gadis sunti dia rumah tu, lebih pemalu. Tapi kalau tengok hari ni, gadis hari ni lagi tak malu sangat daripada apa yang Nabi tunjukkan. Nabi tu lebih pemalu. Kalau kita kata dulu gadis sunti anak dara ni pemalu sangat, Nabi lagi pemalu. Tu lagi pemalu dalam kehidupan dia. Ini Nabi sebut, digambarkan hadis dia. Tapi kalau tengok hari ni terbalik dah. Malu dah tak ada dah, demo lagi terkejar-kinjir. Berzumba, bukan berzombi lah. Berzumba apa. Tak tukar hala. Ni malah seronok bubuh dan TikTok dan sebagainya.
Bagi semua orang tengok, satu dunia tengok. Sedangkan malu ni, al-haya' ni sebahagian daripada iman. Dia orang perempuan lah, patut lebih malu lagi daripada orang lelaki. Nabi lagi malu, pemalu dia macam tu, lebih malu daripada gadis sunti, anak dara. Dia malu. Dia beza hari ni tuan-tuan. Beza. Kadang-kadang demo lebih ni lincah. Lebih ragut, lebih lincah. Kita segan pula terbaliknya. Orang lelaki yang terbalik segan. Ni orang kata memang dunia dah akhir zaman. Memanglah dunia dah akhir zaman ni. Jadi tuan-tuan jangan biarkan gitu ya. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Nabi SAW pergi ke tanah yang rendah untuk membuang air. Kemudian baginda menyuruh aku memberinya 3 biji batu. Aku mendapati 2 biji batu sahaja dan aku mencari yang ketiga, tetapi tidak mendapatinya. Lalu aku mengambil tahi binatang yang kering dan aku bawa kepada baginda. Baginda telah mengambil 2 batu tersebut dan mencampurkan tahi binatang itu seraya berkata, ini adalah najis. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa semua perkara yang disebutkan adalah najis, dan begitu juga benda-benda lain yang tidak disebutkan. Ia dikiaskan kepada perkara-perkara tersebut. Cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis mughalazah, najis anjing dan babi, ialah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu daripadanya dicampur dengan tanah. Sama ada najis tersebut najis aini atau hukmi, dan sama ada ia terkena pada pakaian, badan atau tempat. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang lalu berkenaan dengan anjing menjilat air dalam bekas. Cara menyucikan najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain daripada susu manusia, ialah dengan direnjihkan air secara rata ke tempat najis tersebut, sama ada dalam keadaan najis aini atau hukmi, dan sama ada ia terkena pada badan, pakaian atau tempat. Cara mensucikan najis mutawassitah, najis selain daripada anjing dan babi serta air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain susu, ialah dengan dialihkan air ke atasnya dan dihilangkan kesan-kesannya sehingga hilang ain najis tersebut, dengan juga sifat-sifatnya, warna, rasa atau bau, sama ada najis aini atau hukmi, dan sama ada ia terkena pada pakaian, badan atau tempat. Tetapi tidak mengapa jika warna masih kekal disebabkan susah untuk dihilangkan seperti darah. Ni kalau darah kadang-kadang nak cuci tak hilang, dimaafkan, tak ada masalah. Hilangkan ain dia, hilangkan apa bau dia, walaupun ada melekat. Kadang-kadang darah ni kan melekat kuat, melekat kuat pada pakaian, maka dimaafkan, dibenarkan, diharuskan, tak ada masalah. Menyucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Dan tajuk ni pula tentang menggunakan kulit bangkai. Kulit yang tak bangkai tak ada masalah, yang halal kan, kulit yang halal. Sembelih lembu, khabar, unta, kambing dan sembelih, tak ada masalah. Halal tak ada apa kalau sembelih. Ni cerita ni bangkai. Maknanya bagaimana pula binatang? Pertama yang tak disembelih, yang halal. Yang kedua yang haram dimakan. Boleh tak kita manfaatkan kulit dia? Boleh, selain anjing dan babi. Kena disamak. Kena disamak. Kalau dalam kitab biasanya kalau najis mughalazah ni dia kata sertu. Sertu ni untuk najis mughalazah, cuci. Kemudian kalau yang kulit ni disamak. Samak. Kadang-kadang kita duk sebut dua-dua, takut terkeliru lah. Mana najis tu disertu. Itu sebab maknanya untuk menajis mughalazah mencuci dia panggil disertu. Tapi kalau untuk kulit dia panggil disamak kulit tu. Arti samak ialah membuang segala lendir-lendir yang boleh merosakkannya yang ada pada kulit jika ia terus kekal padanya dengan benda bahan yang panas dan tajam. Di mana sekiranya kita meletakkan kulit tersebut ke dalam air, ia tidak lagi akan berbau busuk dan rosak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura."
Apabila kulit disamak, maka sesungguhnya ia telah suci. Kulit yang telah disamak wajib dibasuh semula dengan air disebabkan ubat-ubat yang najis yang digunakan untuk menyamaknya, atau disebabkan ubat-ubat yang menjadi najis disebabkan terkena kulit sebelum ia menjadi suci. Kan bila nak samak, dia kena ada bahan-bahan macam bahan peluntur dia, yang boleh menanggalkan lendir-lendir, darah-darah, apa-apa saki-baki daging kan, dicuci pada kulit tersebut. Ya, adalah dia ada seorang dia guna apa tu, dia kena bahan panas, macam kalau saya najis merpati pun boleh digunakan. Tapi selalu orang guna ada ubat lah, sini ubat bahan kimia sekarang ni. Dia ada dia ada apa tu, buah manjakani pun boleh, buah manjakani, ataupun macam kapur kan. Jenis yang ni lah yang dia panas, dia boleh menyucikan, boleh menanggalkan tu. Jadi lepas tu dibilas, dijemur, dia adalah kaedah pemprosesan dia untuk digunakan, dimanfaatkan. Maka benda tu lepas tu jadi suci, jadi halal digunakan, dimanfaatkan. Ya, dia halal. Contohnya kulit buaya, kulit ular, tangkap ular sawa batik yang besar tu, dah kempuk dia, kita nak beli tali pinggang cap apa tu, mahal benar ya. Cap apa nama tu, dia berkata mahal tu. Kita lah buat sendiri. Kulit buaya, kulit ular kan, kulit buaya kan, dia memang ada lah di pasaran dia jual. Jadi benda tu sudah disamak, sah lah, halal lah, dimanfaatkan, boleh lah dimanfaatkan, digunakan. Ya, kita tengok kan, kita tengok kulit kan, ialah jenis yang memang kulit lah, kulit betul. Dan dia boleh dimanfaatkan, dibuat kasut, tali pinggang, baju, tas tangan. Ya, cuma harga tu mahal lah ya. Tak adalah murah. Kulit ori ya, memang kulit buaya tu antaranya. Daripada negara-negara yang bela buaya macam Thailand tu kan, kulit-kulit tu dimanfaatkan untuk buat ni tas tangan ke, ya, beg tangan perempuan ke. Biar rega lah pula. Reganya ya. Rega boleh tahan lah. Kita beli hak jenis campuran-campuran je lah ya. Kulit betul ya. Mahal. Dan di negara kita ni sebenarnya proses ke kulit ni tak berapa komersial. Wallahualam, setakat yang saya tahu ada setempat, tapi di belah KL tu ada pembuatan mana tapi mana dia tak komersial. Mana kulit-kulit binatang, terutama binatang-binatang lembu, kobor, kambing ni. Ya. Itu sebab macam kita berkorban, memang dah tanam je lah. Orang makan pun tak ada kan. Tanam je lah, buang gitu. Ataupun yalah, sembelih untuk ni ke apa kan, untuk di apa jual ke apa kan, kulit tu apa dia berbuat. Dan yang kedua, kemungkinan kulit di negara kita ni tak banyak terhasil. Kalau kita tengok negara luar macam negara Arab, dia ada, memang ada orang yang akan ambil kulit ni. Kalau hari korban lagi lah, dia bawa lori, dia akan ambil, dia akan jual tak boleh, dia dapat lah. NGO ke, badan kebajikan rumah-rumah mana asrama anak yatim ke apa, dia akan ambil satu lori dah penuh kulit kambing je. Dia bawa lah ke tempat perusahaan tu untuk dijual, untuk duit dia, untuk dimanfaatkan, untuk disamuk kulit tu. Kita lah ni, zaman lah ni dah tak ada dah sangat. Orang yang buat benda-benda bahan daripada kulit ni. Kalau dulu, zaman dulu ada di Kemau Kampung. Saya budak-budak saya tengok di Kemau Kampung, orang memang samak kulit ni. Antara dia buat kompang, macam-macam lah penggunaannya. Hari ini kita tak tahu kan, bahan tu dari mana. Kadang kulit tu kadang kita kompang ke apa, kita tak tahu dari mana, dari Siam ke Thailand ke, kita pun tak tahu dia kulit apa ya. Wallahualam lah. Harap kulit lembu tak apalah ya. No problem lah, tak ada masalah lah. Lepas bangkai, tapi memang dia samak. Kalau dia tak cuci, memang dia akan rosak kulit tu.
Pada lendir-lendir tu, lendir-lendir darah-darah melekat, daging-daging melekat tu tak dibuang, dia akan merosakkan kulit. Dia bila dia cuci elok, kulit tu direnggangkan, dijemur, dia ada nilai lah. Kan? Di tempat kita ni tak ada. Kalau di dengan luar macam kalau kita tengok dokumentari lah, di Pakistan budaya tu ada, di negara Arab ada, tapi di belah Morocco ke ada. Memang dia ada tempat-tempat dia. Dia ambil kulit, dia buat, dia proses situ, dia rendam situ, dia rendam, cuci, dijemur, baru dimanfaatkan, dijual untuk pasaran, nak buat baju, nak buat apa ke. Najis yang dimaafkan, tuan-tuan, najis yang dimaafkan. Islam adalah agama kebersihan. Kita semua tahu ya, Islam ni agama yang mementingkan kebersihan, bersih. Sebenarnya bersih adalah image Islam. Ya, identiti Islam. Cuma setara mana umat dia beramal dengan kebersihan itu. Ya. Selama ni pun kita duk riuh rendah. Ramai orang Islam tak jaga kebersihan. Dapat berkelah, lebuh situ je sampah, terabur sampah. Ya, iyalah. Ya. Kalau dah tak datang sampah, bawa lah balik sampah tu. Kita buat, kita yang guna, apa masalahnya? Jijik apa? Ataupun buanglah tuan sampah. Ni tak ada, dia bubuh situ je, tepi batu tu je, tepi pokok je. Siapa tu yang ada Ustaz Abah kan, Ustaz Abah tu, dia nak hiking, tengok-tengok di mana ke dia hiking dah. Tengok-tengok sampah lah. Berapa ni? Betul dia. Dia tak jadi hiking, dia minta sampah. Atau orang ni buang sampah merata-rata. Itu sebenarnya tidak baik bagi image Islam. Yang Islam itulah agama bersih. Ya. Oleh itu Islam mewajibkan supaya menghilangkan najis di mana sahaja ia berada, dan menyuruh supaya memelihara diri daripadanya. Pelihara diri daripada najis dan bersihkan diri daripada najis. Diri, badan, pakaian, tempat, tak kira tempat tinggal, tempat duduk, kenderaan daripada najis, cuci. Islam ni suka kepada kebersihan. Ya. Islam suka kepada kecantikan. Islam juga telah menjadikan bersuci daripada najis sebagai syarat sah sembahyang, sama ada suci pada pakaian, tubuh badan atau tempat. Sebab kenapa kita belajar bab taharah ni sebelum kita belajar bab sembahyang. Taharah ni dengan pelbagai tajuk-tajuknya untuk menjadikan supaya kita solat nanti, solat kita sah. Kerana kita suci, bersih, suci daripada najis dan juga diangkat hadasnya. Ya. Itulah mana Islam tak gemar kepada najis. Walau bagaimanapun, pada waktu yang sama, Islam adalah agama yang memudahkan dan tidak menyusahkan. Oleh itu Islam memaafkan sesetengah najis yang susah untuk dihilangkan dan juga sukar untuk dipelihara diri daripada terkena padanya, bagi memudahkan manusia dan mengelak sebarang kesulitan daripada mereka. Tetapi Islam ni pula agama yang bukan menyusahkan orang. Walaupun dia suka bersih, suci bersih ni, tapi dia memudahkan apabila adanya kesulitan. Idza dhaqal amru ittasa'. Itu kaedah fiqh. Bila sempitlah urusan tu, dia ada keluasan, kelonggaran. Islam beri kelonggaran. Allah Ta'ala maha mengetahui. Nabi sebut inna dina yusrun. Agama Islam ini mudah. Dia memudahkan kita. Kalau berlaku apa-apa, ada kemudahan di sana. Maka di sini dipanggil ada najis yang dimaafkan kerana sukarnya kita untuk mengelak daripada najis tersebut. Payah. Kan? Kena berhati-hati betul baru boleh. Yang pertama, percikan air kencing yang terlalu sedikit, yang tidak dapat dilihat oleh mata yang sihat penglihatannya apabila ia mengenai pakaian atau badan, sama ada najis tersebut mughallazah, mukhaffafah atau mutawassithah. Kita sendiri pergi kencing, tuan-tuan, kita kencing,
Ya. Bila kita kencing, dia ada percikan tu, tapi percikan tu kita tak nampak. Dia ada, dia mesti merecik je. Ya, tambah-tambah tanda kita sekarang, tanda. Kan macam tanah dulu. Tanah dulu tanah terapung tinggi kan, tanah apa? Kayangan. Okay, tanah kayangan lah kan. Tanah dulu. Di tepi sungai tak apalah. Macam di kampung, macam saya kampung, dia tanah kayangan kan, pasal kayangan dia tinggi. Dia jatuh jauh ke bawah tu. Ya. Payah nak merecik. Ya. Tanah dulu kan belakang. Tepi pokok, kalau tanah rumah saya dulu, rumah lama saya kampung dulu, dekat pokok apa tu? Allah. Pokok orang buat ni lah. Buat tikar ni. Bukan berkuah. Berkuah kan tu. Mana dia tinggi, bukit kan. Bawah tu jerola kan. Tak apalah. Ini tanda kita memang ngam-ngam kan, dekat je. Kita pancutkan muka tanda tu, kebarangkalian ada tak terpercik? Dia tentu ada. Cuma walaupun ada, tapi kita suka nak tengok. Lepas ada seragam ulama, sunat kita kenakan air juga pada pakaian kan, pada ni sunatkan sapu. Tapi dari segi kaedahnya ialah dimaafkan, pasal benda tu kita tak nampak, kecuali memang kita nampak air tu terkena kaki kita, terkena kain kita, tu wajib basuh. Ya. Tak kira najis apa, tapi biasanya kita kencing lah, kita buang air kan, air kecil ke air besar ke. Yang kedua, darah, nanah, darah, kutu anjing dan najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat, selagi ia bukan perbuatan manusia dan bukan dengan sengaja. Ya. Darah. Ya. Darah apa? Darah pacat. Cuma sedikit. Dibahas sedikit ni adalah kadar sekadar duit kan, kadar sekupang, mana kecil. Ya. Mana buka, mana jangan bagi dia mengalir. Macam hari ni senang dah kan, darah pacat genoreh tu tampil je dengan plaster tu ya, plaster luka tu. Kan senang je. Kena pacat tak ada mengalir kan. Dulu jenuh nak cari daun menialang, daun kebatroma, apa daun. Jenuh nak bagi, nak tak tampil dekat pacat tu. Atau kita duduk kampung kan. Bagi ke bergetar ke apa ke. Pakai tak ni. Pakai tak betul-betul je. Tu kadang-kadang dia berkata macam-macam caranya. Nak sapu apa? Air temakar dah ya. Tu. Bagi kebun getah, sapu kan. Kat ni kan. Air temakar kat stokir ke dekat kasut bagi apa pacat tu tak ni. Tu. Kalau pacat tu duduk bawah, pacat duduk atas lah. Kan dia kata. Ialah itu kaedah, tak ada masalah dia. Ataupun dia berkata dia pacik dengan ni ya, sembor ni ya. Sembor riset ya. Mana selagi dia ni dimaafkan yang sedikit. Sedikit tu pun dibahaskan oleh ulama, sekadar besar duit sekupang ya. Dia ada kaedah. Itu dimaafkan dan jangan bagi dia mengalir. Ya, tapi hari ni sebenarnya dah memudahkan. Kita boleh balut guna guna tu lah. Ya, untuk luka tu kan. Plaster luka tu kita boleh beli mudah. Senang je, tak je kat tu, insya-Allah dia tak mengalir lah ke mana. Pakailah tu ya. Lekat kuat. Yang ketiga, darah atau nanah luka walaupun banyak, dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri, bukan hasil daripada perbuatannya dan bukan dengan sengaja. Disyaratkan supaya darah atau nanah tersebut tidak mengalir ke tempat lain. Ya. Mana jangan mengalir ke tempat lain. Tu pun kena jagalah. Mana berkurang di situ, terkurang, mungkin dia luka kan. Memang banyak darah, terluka kan. Tapi dia duduk situ. Jangan bagi dia mengalir. Yalah, nak senang dibalut. Orang dia payah pula ya. Tai binatang yang mengenai biji-bijian ketika ia memijaknya. Begitu juga tai binatang ternakan yang mengenai susu ketika diperah, dengan syarat najis tersebut tidak banyak hingga mengubah keadaan susu tersebut. Dimaafkan. Ya, orang biasa orang kampung, tapi sistem moden hari ni dibasuh. Ya, dibasuh, dicuci. Sistem kampung, orang kampung. Mana je tak kena tengok dia pergi kat dia.
Kadang-kadang ada melekat-lekat juga kan, sikit-sikit. Kan? Mana dia basuh sikit je. Sekarang ni kalau sistem yang moden, ternakan moden susu, susu lembu tu memang dia basuh. Memang dinyah kuman, disanitasi ke apa ya, baru dia diambil ni. Tu kaedah zaman sekarang. Nak cerita ni kalau kita kampungnya, style kampung. Mata air pun tak ada nak basuh apa ya. Pasal kena duduk di gurun ke, di padang pasir tu, air mana? Ni tahi binatang. Tahi ikan di dalam air selagi air tersebut tidak berubah. Begitu juga tahi burung pada tempat-tempat yang selalu ia berulang-alik padanya, seperti kawasan tanah suci Mekah, kawasan tanah suci Madinah dan Jami' Umawi. Ini adalah disebabkan umumul balwa, musibah yang umum dan sukar untuk dipelihara daripadanya. Ni maknanya dimaafkan. Dimaafkan. Darah yang mengenai baju tukang daging sekiranya tidak banyak. Kerja tukang daging kan, dia pakai apron pun, baju betul dia bawa sembahyang, boleh tak? Boleh, dimaafkan. Nak ngelak tu jenuh lah. Tapi kalau dia boleh pakai apron yang lengkap ke, macam sekarang kan, sekarang dah ada kemudahan tu, pakai lah. Dia tak sembahyang, tangga dia pergi ya. Darah yang ada pada daging, darah bila dah habis selesai tu, potong-potong darah daging dia melekat ke daging sikit-sikit. Tak nak cuci daging tu, nak perah ke? Itu dah sampai tahap apa dah ya. Tapi ada orang ni dia rasa macam tak puas. Tapi bukan daging, ikan. Saya tengok pakcik tu cuci sampai putih isi ikannya. Kata ini jenuh kata. Belum nak tunggu makan lagi ni. Maknanya tak perlu dah sampai tahap macam itu kan. Mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah padanya apabila ia menghisap susu ibunya. Dia muak kan. Tanah jalan yang mengenai manusia, bangkai yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak berdarah apabila terjatuh ke dalam sesuatu cecair seperti lalat, lebah dan semut, dengan syarat ia terjatuh dengan sendirinya, bukan dicampak, dan ia tidak mengubah keadaan cecair tersebut. Ini disebut dalam hadis ada kan, apabila lalat terjatuh ke dalam bekas seseorang kamu, maka hendaklah diselamkan semuanya, kemudian dibuangkannya, kerana sesungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada penawar dan satu lagi mempunyai penyakit. Hal ini menunjukkan bahawa sekiranya lalat tersebut menajiskan airnya, maka Rasulullah baginda tidak memerintahkan supaya diselamkan ke dalamnya. Begitu juga hukum bangkai binatang lain yang di darahnya tidak mengalir. Ia dikiaskan kepada hukum lalat sebagaimana yang jelas nasnya dalam hadis di atas. Kalau terjatuh terbuan, apa kerawang ke apa ke, binatang terobang yang bisa-bisa tu, biasanya dia macam tak nampak darah kan, dia ibarat macam tak ada berdarah kan. Maka kalau jatuh dalam minuman, buang je lah. Itu di antara najis yang dimaafkan, walaupun kita tahu benda tu benda bangkai. Begitu juga tanah, kita sela kita jalan kan, kalau macam mana nak elok, kalau di tanah tu macam-macam, tai ada, tai ayam, tai anjing, tai kucing, tai apa, ialah kotoran semua ada, tapi dimaafkan kerana kesukaran kita untuk mengelak. Kalau orang lelaki boleh lah ngangkat kain, kalau perempuan je dah kan, kalau dia kan dengan kain dia sebab umpat aurat dia pula, jadi dimaafkan. Boleh, bila dia maafkan tu, bolehlah dibawa untuk solat, tak ada masalah. Tai binatang macam tak lalat bukan tak lalat, ini tak lalat mana, tak apa yang dia kat baju tu, tak apa tu, orang panggil apa tu, ada kan, tu semua tu dimaafkan kerana kesukaran kita untuk mengelak benda tu. Suka kan, Islam ni memudahkan. Bila benda suka, Islam datang memudahkan. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni, kita sambung lagi pada pertemuan yang lain. Dah habis dah, insya-Allah kita sambung lagi tajuk istinja dan adab-adabnya. Wallahu a'lam. Ada sebarang pertanyaan sebelum saya berhenti? Ya.
wuduk. Cuci muka. Ha ha ha. Air wuduk lah. Kalau air wuduk, yelah, kalau air wuduk dia kalau sedikit, yang pertama dipanggil mustakmal. Kalau yang basuhan kedua, ketiga, tak dipanggil dah, tak dipanggil mustakmal. Tu kita dah belajar kan apa air mustakmal tu. Air yang basuhan pertama yang wajib, itu dipanggil air mustakmal. Kalau kena kepada tempat yang kurang 2 kola, maka dia mustakmal lah kan. Tapi kalau lebih tak ada masalah lah. Kalau lebih langkolah kan, kalau jatuh balik langkolah tak ada masalah. Yalah, dia kena elak lah kan, dia elak kan. Yalah, kalau kuku panjang pastikan dia masuk lah. Yang penting air sampai ke ni lah kan, celah kuku tu, sampai ke bawah kulit, mana dekat kulit lah kan. Yalah, kalau tak sampai air, dia ibarat apa pun kan. Kalau ada benda-benda yang menghalang air tu, dia anggap mana boleh menyebabkan tak sah wuduk, kerana ada getah ke, ada kulit ikan ni ya. Kulit ikan apa tu, termoleh ya. Termoleh kan besar kulit dia, melekat. Ya. Tapi termoleh orang tak siang kulit dia. Apa kulit dia pula? Sisik. Masya Allah ya. Tapi termoleh orang tak siang sisik dia, pak boleh makan. Ya kan? Sisik termoleh kan? Orang tak buang sisik dia, buang rugi, sayang ya. Boleh makan tu. Saya pun yelah, dulu masa ni kan, masa dulu ingat ke berkata makan sedap ni tu, sisik pun sedap kata. Patut sedap kan. Yang ikan lain kira. Kadang dia melekat ni, kena pasal putih kan. Kena tengok elok lah. Kalau kita menyai ikan ke, ikan telipia ke apa, pastikan apa benda yang menghalang air sampai ke situ, maka dia batal lah wuduk. Kecuali benda yang menghalang tu benda yang keperluan, macam berbalut, ada sebab luka kan, tu tak ada masalah lah. Itu pakai nama. Dia pakai nama ni kira tak ada melibatkan si mati. Yang menggunakan kita yang hidup cuma pakai nama dia je. Pakai nama dia je. Sebenarnya benda tu dia tak terlibat. Dia tak terlibat pun, orang pakai nama dia je. Orang pakai nama lah. Cuma eloknya waris kena ni kan, macam kadang-kadang waris sendiri kan. Dia takkan nak tukar nama lah. Macam letrik kan, ayah dia meninggal, dia duduk rumah tu, dia takkan tukar nama dia, nama ayah dia lah. Tapi penggunaannya dia, mana ayah dia tak bersalah lah, dia yang bersalah. Mana kesalahan dia terletak kepada orang yang hidup, yang menggunakan, yang memanfaatkan lah. Orang mati tu yang kalau dia yang buat dia dulu kan, pasal hidup dulu iyalah. Tapi sekarang ni yang hidup dah bertanggungjawab. Yang hidup lah bertanggungjawab, waris dia lah bertanggungjawab. Tu dia segi penggunaan nama tu ya, kalau nak ikutnya tak ada masalah sebenarnya kan, kecuali lah kau ada tempat-tempat yang tak dibenarkan menggunakan nama dia. Mungkin ada lah segi undang-undang kan, menggunakan nama dia ke, tu kena tukar lah. Kalau tidak payah jugalah. Kenderaan ni kan, kalau kita hendak ni tukar nama lah. Tapi maksudnya kan, kita meneruskan penggunaan tersebut, kita yang menggunakan yang hidup. Mana kalau kita bertangguh, kita berhutang, kita lah yang ni. Pak hutang tu kita buat sebenarnya. Walaupun mungkin nama bil tu nama si mati, tapi bukan dia yang buat. Itu pakai nama kerana bermula pada rumah tu je. Tu kaedah tu lah. Mana orang hidup dah sepatutnya yang melunaskannya, dan dia kesalahan tu pada dia lah. Bukan pada si mati ya. Muslimat ada ke? Tak ada.
Hari tu mesti ada, hari ni tak ada. Tak apalah, kita tangguhlah ya, insya-Allah. Tuan-tuan boleh simpanlah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita boleh bolehlah kalau ada pertanyaan ke, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.